Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Osman dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek sintaksis bahasa Melayu. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Salam sejahtera kawan-kawan. Baiklah, perkenalkan, nama Cikgu Afiq. Hai, saya Cikgu Bella. Hai, saya Cikgu Pija. Tugasan ini menghendaki kami untuk membandingkan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Jadi, dalam pembentangan kami ini, kami akan membandingkan 3 perbezaan antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Perbandingan pertama adalah perbandingan dari segi konsep, kedua, perbandingan dari segi proses pembentukan ayat, dan ketiga merupakan perbandingan dari segi jenis ayat majmuk gabungan dan campuran. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, mari kita kenal dulu apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang terdiri daripada 2 ayat tunggal atau lebih. Ayat-ayat tunggal ini kemudiannya akan dicantumkan menjadi satu ayat. Pencantuman ayat ini menyebabkan ayat majmuk mempunyai lebih daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk juga boleh terdiri daripada sederetan ayat tunggal yang dicantumkan mengikut kaedah tertentu. Maksud kaedah tertentu di sini adalah kaedah seperti kata hubung. Kaedah kata hubung. Kita lihat contoh ayat. Asrul mencuci kereta. Asrul mendengar lagu. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan dengan kata hubung, maka terjadilah Asrul mencuci kereta sambil mendengar lagu. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada perbandingan yang pertama, yaitu perbandingan dari segi konsep. Ayat majmuk gabungan merupakan ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, lalu, sambil, malahan, dan sebagainya. Contoh ayat majmuk gabungan ialah murid-murid berlari dan bernyanyi. Dalam ayat gabungan ini, ayat-ayat yang disambungkan adalah setara sifatnya, yaitu ayat-ayat itu sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Maksud yang boleh berdiri sendiri ialah contoh ayat tadi, murid-murid berlari, murid-murid bernyanyi. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain wujud disebabkan ayat-ayat tersebut disusun secara berturut-turut. Seterusnya, ayat majmuk campuran pula merupakan ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk yang lain. Contohnya ayat majmuk seperti ayat majmuk gabungan dengan pancangan yang digabungkan dengan ayat induk. Ayat sedemikian merupakan ayat yang panjang. Contoh ayat, Ahmad sedang membaca buku, tetapi kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. Ayat ini terdiri daripada ayat majmuk gabungan yang disambungkan dengan kata hubung tetapi. Ayat pertama ialah Ahmad sedang membaca buku, sementara ayat yang kedua ialah kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. Ayat yang kedua ini merupakan ayat majmuk juga kerana terdapat ayat relatif, iaitu yang, sudah letih lesu, dipancangkan ke dalam ayat induk. Ayat-ayat ini juga boleh disambungkan tanpa adanya kata hubung. Apabila ini berlaku, nada suara berfungsi sebagai penanda, iaitu disuarakan sebagai deretan pernyataan. Kita lihat contoh ayat, Ali berdiri tegak, memerhatikan gerak-geri mereka. Dalam contoh ayat tersebut, kelihatan bahawa ayat-ayat yang digabungkan itu dalam bentuk penulisan dipisahkan oleh tanda baca koma, iaitu Ali berdiri tegak, memerhatikan gerak-geri mereka. Dalam ayat tersebut, penggunaan kata hubung
tidak digunakan, tetapi nada suara berfungsi sebagai penentu deretan pernyataan ayat tersebut. Seterusnya, kita masuk pada perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan proses pembentukan ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Kita lihat dulu ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan terdiri daripada gabungan ayat pertama dengan ayat kedua melalui kata hubung. Dari segi teori, ayat majmuk jenis ini boleh terdiri daripada percantuman beberapa ayat tunggal. Maksudnya, percantuman ayat tunggal ini adalah tidak terhad, selagi boleh digabungkan. Terdapat dua proses pembentukan ayat dalam ayat majmuk gabungan, yaitu proses pengekalan kesemua ayat dan pengguguran bahagian ayat yang sama. Untuk proses pertama, yaitu pengekalan kesemua ayat, kesemua bahagian ayat yang digabungkan itu adalah dikekalkan, yaitu ayat pertama digabungkan dengan ayat kedua dengan adanya kata hubung untuk menghasilkan ayat yang ketiga. Contoh, saya minum teh, Aminah makan nasi. Kata hubung yang digunakan adalah dan. Jadi, apabila ayat pertama dengan ayat kedua tadi digabungkan, maka terbentuklah ayat yang ketiga, yaitu saya minum teh dan Aminah makan nasi. Contoh yang kedua ialah ayat pertama, Ahmad kurus. Ayat kedua, adiknya gemuk. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan dengan kata hubung seperti tetapi, maka terbentuklah ayat yang ketiga, yaitu Ahmad kurus tetapi adiknya gemuk. Proses pembentukan ayat majmuk gabungan yang kedua ialah pengguguran bahagian ayat yang sama. Jika ayat-ayat yang digabungkan itu mempunyai unsur yang sama dan diulang, maka bahagian yang sama itu perlu digugurkan. Contoh ayat, Ali pandai bermain bola, Ali pandai bermain hoki. Bahagian ayat yang sama itu perlu digugurkan, yaitu Ali pandai bermain. Jadi, ayat yang terbentuk ialah Ali pandai bermain bola dan hoki. Terdapat penggunaan kata hubung dan yang menghubungkan dua ayat tunggal tersebut. Contoh yang kedua ialah Aufa suka makan nasi, Hajar suka makan nasi. Terdapat bahagian ayat yang sama, iaitu suka makan nasi. Jadi, bahagian ayat itu perlu digugurkan. Maka, terbentuklah ayat Aufa dan Hajar suka makan nasi, dengan adanya penggunaan kata hubung dan. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Bella untuk membentangkan proses pembentukan ayat bagi ayat majmuk campuran. Baiklah, kita teruskan pula dengan pembentukan ayat campuran. Seperti yang kita ketahui, ayat campuran ini merupakan campuran daripada berbagai jenis ayat majmuk. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam raja, terdapat 6 bentuk dalam ayat campuran, yaitu yang pertama, ayat gabungan dengan ayat relatif, kedua, ayat gabungan dengan ayat keterangan, ketiga, ayat gabungan dengan ayat komplement, keempat, ayat komplement dengan ayat relatif, kelima, ayat keterangan dengan ayat relatif, dan yang keenam, ayat komplement dengan ayat keterangan. Kita masuk dalam gabungan yang susunan faktanya berturutan. Ayat majmuk gabungan yang terbentuk mengikut jenis ini merupakan ayat gabungan yang dibentuk dengan kata hubung seperti dan, lalu, lagi, serta, dan sambil. Kita lihat contoh ayat. Bija memandang saya sambil tersenyum. Kedua, mula-mula Arbia disuruh duduk, kemudian diajak berbincang, akhirnya dibawa masuk berjumpa dengan majikannya. Contoh ayat ketiga, wanita itu baik orangnya, malahan jarang-jarang sekali menyakiti hati saya. Jika kita lihat dalam ketiga-tiga contoh tersebut, kata hubung sambil, mula-mula, kemudian, akhirnya, dan malahan digunakan untuk menggabungkan ayat yang susunan faktanya berturutan. Kita lihat contoh ayat yang kedua. Mula-mula Arbia disuruh duduk, kemudian diajak berbincang,
akhirnya dibawa masuk berjumpa dengan majikannya. Jika kita lihat dalam ayat tersebut, 3 kata hubung yaitu mula-mula, kemudian, dan akhirnya digunakan untuk menggabungkan ayat tersebut. 3 peristiwa yang berturutan berlaku, yaitu yang pertama, Arbia disuruh duduk, kedua, Arbia diajak berbincang, dan yang ketiga, Arbia dibawa masuk berjumpa dengan majikannya. Oleh itu, bagi menggabungkan ayat tersebut, kata hubung mula-mula, kemudian, dan akhirnya digunakan. Seterusnya ialah jenis gabungan yang susunannya memberi maksud bertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan. Contoh kata hubung yang boleh digunakan ialah tetapi, sebaliknya, dan padahal. Kita lihat contoh-contoh ayat. Yang pertama, ibunya suka menjahit, tetapi anaknya tidak berminat sama sekali. Kedua, musim hujan dingin, sebaliknya musim kemarau panas. Yang ketiga, baju yang dibelinya terlalu mahal, padahal ada yang lebih murah. Jika kita lihat dalam contoh-contoh tersebut, kata hubung tetapi, sebaliknya, dan padahal merupakan kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan ayat-ayat yang mempunyai pertentangan fakta. Kita lihat contoh ayat pertama, ibunya suka menjahit, tetapi anaknya tidak berminat sama sekali. Kata hubung tetapi dalam ayat ini digunakan untuk menggabungkan 2 ayat yang mengalami pertentangan fakta, yaitu pertama, ayat ibunya suka menjahit. Kedua, anaknya tidak berminat sama sekali. Dalam hal ini, pertentangan fakta itu wujud karena anaknya tidak berminat untuk menjahit. Oleh itu, kata hubung tetapi digunakan untuk menggabungkan kedua ayat tersebut. Jenis gabungan yang terakhir ialah gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih menggunakan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung berpasangan ialah lebih baik daripada, kedua, apakah, ataupun, ketiga, sama ada, atau. Kita lihat contoh-contoh ayat yang menggunakan kata hubung berpasangan. Contoh ayat pertama, daripada kita menonton televisyen, lebih baik kita mengulang kaji pelajaran. Ayat kedua, lebih baik mereka pergi dengan bus daripada memandu sendiri. Contoh ayat ketiga, adakah berita itu benar ataupun kabar angin sahaja? Jika kita lihat dalam contoh tersebut, contoh ayat ketiga, adakah berita itu benar ataupun kabar angin sahaja? 2 ayat tersebut digabungkan menggunakan kata hubung berpasangan, adakah, dan ataupun. Baiklah, seterusnya saya serahkan pula kepada saudari Nur Hafizah untuk menerangkan tentang jenis ayat majmuk campuran. Seterusnya kita akan masuk ke dalam jenis ayat majmuk campuran. Sebagaimana yang kita telah tahu, ayat majmuk campuran merupakan ayat yang terdiri daripada lebih satu jenis ayat, yaitu terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Oleh itu, saya akan menerangkan 6 jenis ayat majmuk campuran beserta contoh ayat bagi setiap jenis ayat majmuk campuran tersebut. Seterusnya kita masuk ke dalam jenis ayat majmuk campuran yang pertama, yaitu campuran ayat gabungan dan juga ayat relatif. Contoh ayat bagi kedua jenis ayat campuran ini ialah Hajar dan Faiza sedang membuat kek yang akan dijual di pasar malam. Ayat gabungan yang terdapat dalam ayat ini ialah Hajar sedang membuat kek dan Faiza sedang membuat kek. Terdapat unsur yang sama dalam ayat ini, yaitu sedang membuat kek, dan perkataan yang sama ataupun unsur yang sama boleh digugurkan menjadikan Hajar dan Faiza sedang membuat kek, dihubungkan dengan kata hubung dan seterusnya dipancangkan dengan ayat yang akan dijual di pasar malam. Selain itu, perkataan yang terdapat dalam konteks ayat ini
merujuk kepada kata hubung bagi ayat relatif. Seterusnya kita masuk ke dalam jenis ayat majmuk campuran yang kedua, yaitu campuran ayat gabungan dan juga ayat komplement. Contoh ayat bagi ayat majmuk campuran ini ialah Rasid dan Hafiz memberitahu Encik Othman bahwa mereka ingin mengikuti pertandingan pidato. Ayat gabungan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah Rasid memberitahu Encik Othman dan Hafiz memberitahu Encik Othman. Kedua-dua ayat ini dihubungkan dengan kata hubung dan kerana terdapat pengulangan ataupun unsur yang sama, yaitu memberitahu Encik Othman. Dan seterusnya dipancangkan dengan ayat bahawa mereka ingin mengikuti pertandingan pidato. Selain itu, penggunaan kata hubung yaitu bahawa merupakan kata hubung bagi ayat komplement. Yang ketiga ialah campuran ayat gabungan dan juga ayat keterangan. Contoh ayat bagi ayat campuran ini ialah Fatin dan Fatnin tidak bertegur sapa sewaktu dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Ayat gabungan bagi ayat ini ialah Fatin tidak bertegur sapa dan Fatnin tidak bertegur sapa. Ayat ini terdiri dari ayat majmuk gabungan yang disambungkan dengan kata hubung dan kerana terdapat pengulangan unsur yang sama, yaitu tidak bertegur sapa, dan dipancangkan dengan ayat keterangan yaitu sewaktu dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Ayat keterangan dalam ayat ini merupakan ayat keterangan waktu yang menunjukkan Fatin dan Fatnin tidak bertegur sapa waktunya ketika dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Seterusnya jenis ayat majmuk campuran yang keempat yaitu campuran ayat komplement dan juga ayat relatif. Contoh ayat bagi ayat majmuk campuran ini ialah Ika menyatakan bahawa dia suka membaca novel yang berunsurkan fiksyen. Ayat komplement bagi ayat ini ialah Ika menyatakan bahawa dia suka membaca novel itu, dan dipancangkan dengan ayat relatif yaitu yang berunsurkan fiksyen. Dalam konteks ayat relatif ini, yaitu yang berunsurkan fiksyen, perkataan yang merujuk kepada kata hubung bagi ayat relatif. Seterusnya jenis ayat majmuk campuran yang kelima ialah campuran ayat keterangan dan juga ayat relatif. Contoh ayat bagi ayat jenis ayat majmuk campuran ini ialah Abera pergi ke sekolah dengan menaiki kereta yang baru dibeli oleh ayahnya. Ayat keterangan dalam ayat ini ialah Abera pergi ke sekolah dengan menaiki kereta. Ayat keterangan dalam ayat ini merupakan ayat keterangan cara yang menunjukkan cara Abera pergi ke sekolah dengan menaiki kereta, dan dipancangkan dengan ayat relatif yaitu yang baru dibeli oleh ayahnya. Selain itu, perkataan yang terdapat dalam konteks ayat ini merujuk kepada kata hubung bagi ayat relatif. Seterusnya jenis ayat majmuk campuran yang terakhir yaitu campuran ayat komplement dan juga ayat keterangan. Contoh ayat bagi campuran ayat majmuk campuran ini ialah Hafiza memberitahu Suzy bahawa dia tidak suka lelaki itu kerana dia sangat malas belajar. Ayat komplement bagi ayat ini ialah Hafiza memberitahu Suzy bahawa dia tidak suka lelaki itu. Perkataan bahawa merupakan kata hubung bagi ayat komplement, dan perkataan memberitahu merupakan kata kerja transitif yang disambut oleh objek yaitu Suzy. Dan seterusnya ayat keterangan dalam ayat ini ialah kerana dia sangat malas belajar. Ayat keterangan bagi ayat ini menunjukkan ayat keterangan musabab yang menunjukkan sebab di mana Hafiza memberitahu Suzy bahawa dia tidak suka lelaki itu kerana iaitu sebab dia sangat malas belajar. Kesimpulannya, dalam pertuturan kita seharian, kita tidak hanya menggunakan ayat tunggal sahaja, malah kita juga menggunakan dua ayat tunggal atau lebih untuk dicampurkan. Ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal ini yang disebut ayat majmuk. Oleh itu, penggunaan kata yang bervariasi dalam kehidupan seharian mampu meningkatkan kemahiran berbahasa
dalam setiap situasi serta meningkatkan kemahiran dari aspek penulisan. Dengan itu, kami akhiri dengan ucapan sekian terima kasih.